telah kita lalui banyak daripada pagi tadi sampai sekarang. Tahu kan, kalau dalam 21st century, teknik mengajar penting, teknik assess penting. Lagi apa? Teknik menggunakan strategi seperti flip, blender, itu belum lagi kita masuk PBL, WBL and so on, banyak lagi kan. Tetapi hari ini, petang ni, tengah hari ini, saya nak fokus kepada bagaimana ada tak semua benda-benda yang kita dah belajar tadi daripada pagi sampai sekarang. Banyak benda kalau ikut kan, tapi kita nak manage dia menjadi mudah. Jadi saya tunjukkan satu tips lah. Ini bukan tips yang terbaik, tapi saya share. Kita share, nama sharing session, di mana kesemua tu boleh diuruskan dengan menggunakan tools dalam 21st century ini. Yang akan saya perkenalkan Web 2.0. Okay, Web 2.0 ni dia bukanlah benda baru. Sebenarnya tuan-tuan dah pakai dah pun. Apa yang kita sepanjang hari kita pakai kan, daripada tadi, Jamboard lah, quizzes lah, itu semua adalah elemen-elemen je lah, the tools dalam Web 2.0. Jadi saya tak perlu cerita banyak. Saya rasa kawan-kawan saya dah sentuh banyak. Jadi saya hanya refresh daripada apa yang kita nak share lah ya pagi ni. So insyaAllah di akhir ni objektif pembelajaran, para peserta akan dapat menerangkan konsep dan fungsi teknologi Web 2.0 dalam sesi latihan kurikulum ataupun pengajaran dan pembelajaran. Kita ni semualah, saya rasa semua di BKT dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan anything berkaitan dengan dasar hala 7 kepada orang pusat pelaksana. Kalau kita tak jelas, orang pelaksana lagi tak jelas. Jadi peranan kita lah untuk memastikan apa yang kita sampai tu CLO tu tercapai lah. Kalau ikut dalam education, CLO lah. Dan yang kedua, peserta boleh mendemonstrasikan aktiviti active learning. Tadi dah nampak kan, aktif sangat kelas ni daripada pagi kan. Terutama bila Ashma senyap, kurang sikit, harap Ashma kembali aktif lah ya. Dalam kumpulan melalui medium aplikasi Web 2.0. Saya rasa dah tercapai dah CLO ni. Saya tak perlu nak ulang balik. Saya rasa dah berjaya. Dan juga menyenaraikan 4 jenis aplikasi Web 2.0 yang bersesuaian dengan konsep active learning dan student centered learning dalam aktiviti sesi latihan kurikulum ataupun pengajaran dan pembelajaran. Jadi nak pastikan bahawa apakah sekurang-kurangnya 4 jenis aplikasi yang boleh meng-createkan active learning ni tadi. Okay, so yang ni warm up and icebreaker. Saya dah edarkan YouTube ni, video ni semalam. Jadi tak apalah, kita dah tengok. Saya harap ada yang dah tengok, tak tengok pun tak apa. Saya rasa semua dah faham. Okey, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat image ni, the cone of learning. Pernah tengok tak benda ni? Dr. Rasni? Azizi pernah tengok? Pernah? Apa maksud dia? Cik Nizam tak dengar suara emas. Apa maksud the cone of learning ni? Hasil siapa? Okey, hasil dan PDP. Apa maksud lecture, reading, audio, visual semua tu? Apa maksud dengan percentage tu? Kalau setakat baca je, student kita dapat hanya 5% je apa yang kita cakap. Okey, kalau misalnya kita buat demonstrasi, berapa persen? Baru 30%. Tapi sekiranya kita buat practice by doing, ataupun kita ajar orang, budak kita ajar budak ajar orang, InsyaAllah 90% budak tu akan dapat ilmu Jadi sebab itulah, kalau ikutkan discussion group, practice by doing, teaching others tu adalah active learning, and the rest di atas tu lebih kepada passive learning lah. So dalam 21st century sangat menitik beratkan discussion, practice and teaching others. Sebab itu kalau boleh kita nak develop, kita groom another. Kalau leader, groom another leader. Kalau misalnya facilitator, groom another facilitator. Itu konsep kita Okey, nak minta lah ada warm up question sikit lah. Boleh tak scan sikit? Sekejap je tu, tak banyak. Okey, 2 minit dia sekarang. 2 minit dia sekarang. Semua dah scan Hilang. Okey, tu. Tu. Hilang dah? Hilang.
Apa dah scan? Ada setengah jam lagi. Akan hilang. Okey. Active learning ya, ada sikit question, jawab sekejap. Soalan dia. Bateri dah habis ke, dengar ke? Dengar dah? Okey, kalau ikut soalan pertama. Yang manakah tepat berkenaan dengan pembelajaran aktif? Kalau ikutkan 0% jawab belajar bergerak aktif secara fizikal. 70 jawab belajar terlibat secara maksimal dalam aktiviti semasa kelas. 30% jawab belajar berkongsi pendapat dan pengalaman semasa sesi latihan ataupun kuliah. Kenapa 70% tu ramai jawab itu berbanding dengan 30 agak-agak? Mereka buat. Kalau yang 30 tu kata berkongsi pendapat, baru kognitif kan. Tapi bila perlibatan secara maksimal, dia buat, dia involve. Jadi insyaAllah cara itu lebih berkesan lah. Okay, next slide. Berikan 3 contoh pembelajaran. 3 contoh. Tentang, bincang, soal jawab, beri pendapat. Oh, bagus. Nampaknya tentang active learning semua dah ada. Okay, jadi bukanlah one way communication, adalah two way communication. Okay. Cepat habis kelas saya. Okey, yang kedua, ada lagi warm up question untuk yang kedua. Sekali lagi, sikit je. Warm up. Warm up. Jawab Iman. Baik, sikit lagi. Jawab. Kurang ni, baik. Boleh macam ni. Okey dah Boleh. Siapa boleh terangkan secara ringkas berkaitan antara web 2.0 dengan active learning? Aplikasi tadi dengan active learning, apa kaitan dia? Dia kata tak pernah dengar. Tak pernah dengar, tu tak pernah dengar. Ya. Boleh je. Kalau tak pernah saya ajar. Kalau dah pernah saya ajar lah. Okey. Tadi jawab tiada apa? Oh, tadi jawab tiada idea. Okey. Penggunaan aplikasi ICT, aplikasi yang pelbagai. Oh, soalan satu tadi. Bolehkah anda bezakan konsep pendekatan web 1.0 and web 2.0? Boleh. Okey. Tak boleh. Tak ada idea. Okey, tak apa. Ini adalah induction set. Kita dah tengok student kita punya knowledge dekat mana. Okey, penting tahu benda ni dalam education Kita bukan terus ajar short sendiri. Bila once macam ni saya nampak okey. Oh, ramai yang boleh. Bukan hampir pun 50%. Tapi maksudnya saya kena ajar lah tentang 1.0. Tapi kalau kita nampak student kita dia dah ada knowledge, kita hanya sentuh sikit je dan kita terus masuk the next step. Inilah induction set yang penting lah. Okey. Terangkan secara ringkas berkaitan antara web 2.0 dengan active learning. Aplikasi yang pelbagai. Penggunaan aplikasi akan melibatkan pelajar secara langsung, menggalakkan pelajar meneroka. Okey, saya rasa jawapan tu dah ada, idea tu dah ada. So dengan adanya web 2.0 ni, maksudnya kita akan lebih memudahkan pengajar untuk
create activity ke tak? Activity two-way communication tu tadi kan. Itulah fungsi web 2.0 di dalam 21st century Okey, seterusnya. Okey, konsep active learning saya tahu tadi dah ramai dah tahu, saya tak payah cerita banyak lah. Tengok gambar ni je. Apa yang tuan-tuan rasa, tuan-tuan dan perempuan rasa, gambar yang atas tu active learning, passive learning. Agak-agak objektif mana lebih tercapai, lebih senang tercapai? Kan, dah tahu dah kan. Jadi active learning, kita pun dah nampak si gambar pun kita tahu bezakan. Jadi adalah pelajar terlibat secara aktif dalam proses aktiviti pembelajaran dan dapat mengoptimalkan potensi pelajar. Sebenarnya kita tahu student kita, kalau ikutkan tadi Puan Mazura dah cerita pasal diversity, student kita ada kinestetik, kita ada audio, ada visual. Jadi kita kena tahu student kita supaya kita boleh optimumkan mereka punya kebolehan. So strategi active learning ada banyak, seperti saya senaraikan dan kita dah bincangkan tadi. Contohnya grup menceritakan tentang team pair, share, kajian kes, debat, apa semualah. Banyak lagi jadi ini konsep web 1.0. Yang mana tak tahu tadi boleh dengar. Konsep web 1.0 adalah satu perjalanan yang lebih statik, yang tak melibatkan dua hala. Dia satu hala je. Contoh dulu, kita ingat tak dulu-dulu web kita macam mana kan? Kalau kita dapat maklumat, kita klik je. Tapi kita tak boleh pun nak tanya, kita tak boleh nak respon. Itu 1.0 jadi 2.0 adalah konsep web yang boleh bagi pendapat, boleh tinggalkan komen, kita boleh Ada Eva. lah macam-macam lah dalam internet ada. Dan sekarang pun kita ada konsep kita dah ada web 3.0 juga Jadi kenapa boleh dikatakan teknologi tools web 2.0 ni memudahkan kita untuk memudahkan pengajar untuk melancarkan proses PDP mereka dan menjadikan active learning itu berkesan, di mana kita boleh tengok sifat web 2.0 tu sifat tu web 2.0 ni, kalau kita tengok dia ada 4 sifat, iaitu dia bersifat rangkaian sosial. Seperti apa rangkaian sosial? Facebook kan, Facebook, Google, Twitter, dia ada, dan dia merupakan alat perkongsian dan penciptaan lah. Di mana student yang kreatif ni dia boleh cipta blog dia sendiri. Okey, seperti slide share, dia boleh buat YouTube, okey, TikTok dan sebagainya. Papan interaktif, kita dah guna tadi, Padlet apa semua. Dan juga penyimpanan awam. Kita boleh simpan kita punya semua data-data, kita punya maklumat di dalam Dropbox, Google Drive dan sebagainya, dan mudah untuk diakses Jadi inilah kepentingan web 2.0. Sifat-sifat ini yang memudahkan kita untuk manage kita punya pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Right? So, keberkesanan active learning. Pertama, kita nampaklah dia bersifat terbuka, siapa pun boleh guna. Tak ada pun kata orang as long as you ada internet, you ada gadget, you boleh guna. Dan juga dia mesra pengguna, senang nak explore. Dan ini adalah sifat zaman sekarang punya student punya interest lah dan meluas, menyeluruh serta pantas. Dan paparan dia sangat menarik lah. Dia tidak membosankan kan. Kalau kita tengok tu, kita rasa seronok je nak cuba. Dan dia memudahkan sebagai penyediaan latih tubi. Contohnya kalau kita nak buat soalan tu, kita senang nak manage result data dia. Kita boleh analyse dengan cepat. Tak macam dululah kan, kalau kita buat secara manual. Dan juga penyimpanan data secara cloud ataupun awan tadilah, agak mudah untuk diakses dan dikongsi. Ini adalah keberkesanan active learning menggunakan peningkatan teknologi web 2.0. Okey, ini ada sedikit sisi brainstorming dan menggunakan Jamboard. Saya rasa saya tak nak guna Jamboard lah. Kita terus discuss je lah Saya nak setiap kumpulan bagi pendapat. Kejap. Okey, saya nak setiap kumpulan duduk tempat masing-masing. Okey. Setiap kumpulan bincangkan, saya bagi masa 2 minit je. Bincangkan 2 kelemahan. Walaupun kita kata ada kebaikan tadi web 2.0, tapi apakah kelemahan dia?
dan cara untuk mengatasinya dalam melaksanakan pendekatan active learning. Apa kelemahan dia, macam mana kita nak atasi? Okey, bincang sekarang. Kemudian dua lah dulu. Okey, kemudian dua silakan. Contohnya macam macam Jamboard. Okay, Jamboard untuk kita sharing ideas dia. Tapi buat pentadbiran tak boleh. Kita kena, so kelemahan dia, dia tak boleh buat pentadbiran lah. So kita guna aplikasi yang lain untuk pentadbiran macam itu. Mentimeter ke, okey. Itu adalah kelemahan ya. Ah. Presentasi kita guna benda lain. Ya. Okey, terima kasih kemudian dua. Kumpulan satu. Apa dia kelemahan dia? Untuk pembelajaran yang memerlukan amali, dia sukar untuk dibuat penilaian lah atau buat pentadbiran. Jadi ada jugalah. Boleh tapi tak semualah amali boleh, no? Betul. So, amali lah. TVET ni ada amali. Itulah kelemahan kita kan. Tapi tak apa, nanti mungkin adalah kalau kita boleh propose lah kan. Tapi itulah kelemahan dia. Okey, grup-grup ni. Dia amali boleh settle dengan AR VR lah. Pakai simulation boleh. Tak payah pakai amali. Tapi kos tak nak bagilah. Duit. Perlukan bajet. Duit. Syarif, ada lagi? Tak apa? Kelemahan dia kalau tak ada ni lah, sampai internet kita susah nak buat kan. Kalau kita kat sini okey lagi, kalau pendalaman tu susah. Orang tak okey lah. Kan, lebih kurang. Orang tak buat ya. Plagiarism lah. Senang copy paste. Macam biasa buat je. Kalau internet ni saya boleh gadget lah kot. Tak semuanya ada. Semuanya ada kan? Okey, so grup ni Asu. Cakap Su, tak dengar suara ni. Satu lagi nak kena scan, tak berhenti scan. Bukan semua. Bukan masalahnya bukan semua kelas yang kita benarkan untuk nak bawa telefon, gadget kan. Okey, so kita dah bincangkan banyak kelemahan dan cara untuk atasi dia tadi kan. Jadi kita tahulah. Sebab itu kita ada konsep blended learning. Kita ada konsep flip learning. So it doesn't mean that digital will solve all the problems kan. Jadi itulah antara kelemahan dan kebaikan yang kita boleh kongsikan bersama. Okey. Soalan yang kedua, kalau ikutkan pada ni, saya minta anda senaraikan 4 contoh aplikasi web 2.0 tadi. Tak apalah, kita dah tahu dah. Jamboard, quizzes and so on lah ya. Padlet, okey. Mentimeter, okey lagi? Okey, ada quiz. Last but not least, dah bincang, buatlah quiz sikit. Okey, quiz boleh jawab. Sekarang saya bagi masa 5 minit dari sekarang. Okay. Siap. No. Boleh retake tak? Lambat. Tak retake. Scam ke ni? Scam lah. Boleh. Dia ada advertisement tu. Jawapan tu. Tak apalah, jawab je lah. Dia boleh tukar soalan. Jangan. Jawab je. Setting saya tak kena kot. Anda jawab je. Jangan tukar apa-apa. Sejuk. Boleh edit ke? Boleh jawab. Boleh jawab. Kalau saya share boleh edit. Edit. Mana sekarang? Bisa jawab ramai-ramai je lah. Okey, kita jawab orang ramai. Jom. Soalan pertama. All of the above. Okey, jawapan dia apa dia, Ita? All of the above. Betul. Okey, nombor 1 tu jawapan dia all of the above. Nombor 2, a block can be used to Communicate.
Get the world. Okay, betul. Nombor 3, what Web 2.02 is best for collaboration? Untuk collaboration, yang mana terbaik? Tak pernah dengar. Blogs, yes. Okay, social networking is what? Social networking ni, apa dia? A way for student to share ideas itulah dengan mudahnya bila ada Web 2.0 ni, kelebihan dia student boleh share idea tak semestinya di kalangan pusat dia saja, di luar negara pun boleh. Okay, what is the key characteristic of Web 2.0? Yes, sharing and openness. Which of the following is characteristic of Web 2.0 applications? Apa dia? Ni nombor 6 ni. Puan Zura cakap atas sekali. Yes, jawapan dia, they get better as more people use it. Jadi itulah contoh dia kan. Kalau misalnya ramai guna apps tu akan dapat banyak data, lagi banyak benda dia boleh buat. Itulah kelebihan Web 2.0. Okey, ada lagi, nanti saya akan edarkan penilaian metakognitif. Ini wajib pada kami semualah. Saya harap tuan-tuan dan perempuan janganlah jemu kan. Benda ni kita bagi masa lah, lebih kurang seminggu untuk menjawab. Lepas Merdeka boleh hantar. Terima kasih. Itu saja dari saya.